Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bidang ibadah tahun 5. Tajuknya Solat Orang Uzur. Tajuk hari ini ialah Solat Orang Uzur. Okey, objektif pelajaran pada hari ini, murid-murid dapat mengetahui cara solat orang uzur. Okey, solat orang uzur ialah cara solat orang yang sakit. Okey, yang kedua, melakukan tunjuk cara solat orang uzur. Okey, kita tengok konsep solat orang uzur. Solat diwajibkan atas setiap Muslim, lelaki dan perempuan yang waras, cukup umur dan suci. Okey, waras dekat sini maksudnya boleh berfikir secara normal, tidak gila. Okey, cukup umur pula maksudnya dah akil baligh. Dan suci. Suci tu maknanya suci daripada hadas dan najis. Sekiranya berlaku keuzuran, Islam membenarkan dan mengharuskan menunaikan solat mengikut kemampuan. Maksudnya di sini, jika kita sakit, ada cara untuk kita tunaikan solat. Yang penting, solat tidak boleh ditinggalkan walaupun kita berada dalam keadaan sakit. Solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan, sama ada ketika kita sihat, sakit atau dalam peperangan dan ketika aman. Okey anak-anak, ini menunjukkan bahawa solat diwajibkan dalam semua keadaan. Okey, kita tengok dalil harus orang uzur solat mengikut kemampuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya, aku menghidap penyakit buasir. Lalu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang solat. Baginda bersabda, bersolatlah secara berdiri. Jika tidak mampu, lakukanlah secara duduk. Dan jika tidak mampu juga, lakukanlah secara mengiring. Okey, syarat sah solat orang yang sakit. Yang pertama, mestilah mengetahui masuk waktu solat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, suci daripada hadas dan najis. Dan yang kelima, ada keuzuran. Okey, seterusnya, cara orang uzur menunaikan solat mengikut kemampuan. Okey, cara orang uzur menunaikan solat hendaklah mengikut turutan berikut. Okey, jika tidak mampu berdiri, mestilah solat secara duduk. Jika tidak mampu secara duduk, solat secara baring menelentang. Tak mampu juga untuk solat secara baring menelentang, solat secara baring mengiring. Okey anak-anak, kita mulakan dengan solat secara duduk. Yang pertama, caranya duduk tegak menghadap kiblat. Yang kedua, niat serta takbiratul ihram. Tengok kedudukan tangan pada gambar ya. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah. Keempat, rukuk dilakukan dengan menundukkan kepala dan badan sedikit. Anak-anak, rujuk pada gambar. Okey, yang kelima, iktidal dilakukan dengan kembali seperti asal, iaitu duduk tegak. Iktidal ni bacaan dia
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey, yang keenam, sujud dengan membongkokkan badan lebih rendah berbanding rukuk. Dan yang ketujuh, duduk tahiyat awal. Okey, yang ke-8, duduk tahiyat akhir. Anak-anak rujuk pada gambar. Yang ke-9, memberi salam. Dan yang ke-10, membaca doa selepas solat. Okey, seterusnya, kita tengok pula cara kedua, solat secara baring menelentang. Okey, pertama, baring menelentang melunjurkan kaki ke arah kiblat. Tengok anak panah di mana arah kiblat. Okey, yang kedua, niat serta takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surah. Okey, yang keempat, tundukkan sedikit kepala sebagai rukuk. Anak-anak boleh rujuk gambar ya. Yang kelima, iktidal, kepala seperti kedudukan asal kembali. Iktidal yang sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey, yang keenam, sujud. Kepala ditundukkan lebih sedikit berbanding rukuk. Yang ketujuh, membaca tahiyat awal. Yang ke-8, membaca tahiyat akhir. Yang ke-9, memberi salam. Okey, cara ketiga, solat secara baring mengiring. Okey, yang pertama, baring mengiring, dada menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, niat beserta takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dan surah. Yang keempat, rukuk dilakukan dengan cara membongkokkan sedikit kepala seperti hendak tunduk. Yang kelima, iktidal serta tamakninah. Yang keenam, sujud dilakukan dengan merendahkan kepala lebih sedikit berbanding rukuk. Yang ketujuh, membaca tahiyat awal. Yang ke-8, membaca tahiyat akhir. Yang ke-9, memberi salam. Disunatkan berpaling sedikit ke arah kanan. Okey, rukuk dan sujud boleh dilakukan dengan menggunakan isyarat kepala dan mata sahaja. Okey, kita tengok sedikit info. Berwuduk bagi orang sakit adalah mengikut keadaan pesakit itu sendiri. Sekiranya boleh menggunakan air, maka ia hendaklah mengambil wuduk seperti biasa. Sekiranya tidak mampu melakukannya, ia boleh meminta bantuan orang lain, mahram, untuk mengambilkan wuduk. Sekiranya tidak boleh menggunakan air, ia boleh bertayamum. Orang yang sakit wajib menutup aurat seperti biasa ketika mendirikan solat. Okey, kita tengok hikmah solat orang yang sakit. Pertama, yakin terhadap pertolongan Allah. Yang kedua, memperolehi ketenangan jiwa. Yang ketiga, sabar dan tabah menghadapi kesusahan. Yang keempat, meringankan penderitaan yang dialami. Yang kelima, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, bersyukur dengan nikmat Allah. Dan yang ketujuh, dikasihi dan diredai Allah. Okey. Sekian, terima kasih. Anak-anak jaga diri baik-baik ya. Dengar cakap ibu dan ayah. Jadi anak yang baik, lagi cerdik, soleh dan solehah. Semoga kita berjumpa suatu hari nanti. Assalamualaikum.